warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang mana tidak mampu kita menghitungnya. Terutama nikmat yang diberikan kepada kita, iaitu nikmat iman, Islam, ihsan dan ma'rifatullah, di mana diberikan nikmat yang paling besar, iaitu anugerah diberikan kepada kita ni hidup, di mana hidup inilah kita mengetahui bahawa hidup kita yang dikurniakan oleh Allah yang Maha Hidup menyatakan dirinya yang Maha Hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan, memperkisahkan, menceritakan tentang keadaan seluruh sekalian alam ini, untuk tidak lain untuk menyatakan Dia yang Maha Hidup. Sungguh pun semua ini sekalian alam Allah tidak menciptakan, maka Allah tetap keadaannya cukup maha sempurna dan sendirian hidupnya itu dalam keadaan Dia memuji dirinya sendiri. Maka itu Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana dan maha sempurna, maka Ia ingin dikenali. Ceritanya adalah Allah ingin dikenali, maka itu dinyatakan, iaitu Dia yang Maha Hidup. Bukan menyatakan kita ni hidup, tapi Dia menyatakan Dia yang Maha Hidup. Maka Dia tajalikan, iaitu makhluknya yang pertama yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada situlah bermula cerita-cerita, skrip-skrip Allah Subhanahu wa taala, cerita-ceritanya yang maha sempurna, yang maha bijaksana, yang tidak ada cacat celanya, yang tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan, baik yang berada di sekalian alam ini, iaitu di planet-planet apapun, semuanya berkitar, menyusun. Allah tu menyusun setiap planet-planet itu di angkasa raya. Kita akan memperlihatkan setiap susunan-susunan planet-planet, begitu banyaknya, semuanya tersusun cantik mengikut susunan-susunan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang saling memberi gelombang masing-masing berkasih sayang, menyusun antara menolong, terapung-apung, iaitu sentiasa tolong menolong, berkasih sayang. Kita tengok planet-planet yang Allah susun pun menyatakan yang Allah tu berkasih sayang. Asyik pula asyik, puji memuji, membesarkan, mengikut susunan-susunan itu, susunan-susunan yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Begitu juga yang di bumi ini, semuanya Allah susun, gunung, ganang, air, lautan, semuanya Allah susun cantik, untuk nak menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur sekalian alam ini. Jadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Ini maknanya
yang mana yang Allah Ta'ala susun yang besar-besar ni, semuanya susunan Allah tu kita akan nampak. Jarak antara satu planet ke satu planet itu 500 tahun. Ada yang 700 tahun jaraknya. Banyaknya planet sekalian alam ni. Di mana Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu kita nak mengesahkan. Di mana setiap satu langit, di atas langit ada langit lagi. Di atas satu langit ada langit 500 tahun jaraknya lagi. Satu langit lagi 500 tahun lagi. Sampai ke atas lagi yang langit penghabisan masih ada lagi, iaitu lapisan nur-nur. Itu pun berapa ratus tahun lagi lapisan nur tu. Itu namanya sampai kepada hujung langit, maka Rasulullah melihat sekalian alam ni, maknanya meliputi tu dengan cahaya-cahaya, berlapisan lagi cahaya, berlapisan yang makin lama makin membesar. Di situ bukannya Rasulullah SAW Allah tu di atas, bukan. Maknanya perjalanan tu ke atas sampai ke atas, dia menggulung kembali menjadi sekalian alam, maka Rasulullah keluar daripada sekalian alam. Bila keluar daripada sekalian alam, baru Rasulullah SAW sampai kepada kemuncak. Mana sekalian alam ni, maknanya sekalian alam keluar lebur sekian alam, bukan Allah tu atas. Lebur keluar. Rasulullah lebur tenggelam, baru Rasulullah melihat semua sekalian alam tu berada di dalam, maknanya kekuasaan Allah Subhanahu Taala, pemerintahan Allah Subhanahu Taala, semua sekian alam tu. Mana planet-planet semua dah di dalam sekian alam. Rasulullah dah keluar, maka itu dia lebur, dia akan melihat. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Itu yang dikatakan wahwa bikulli syai'in qadir. Wahwa bikulli syai'in alim. Maknanya wahwa tu meliputi. Jadi mana pun kita hadap dah, di situ nanti mana pun kita hadap, di situ wajah Allah. Sebab apa? Dia meliputi. Tak ada satu pun yang kita nampak yang bukan daripada Allah. Semua dia dah meliputi. Jadi bukannya Allah tu di atas, di kanan, di kiri, di bawah, tapi dah keluar meliputi. Maknanya dia dah lebur, dia keluar. Maknanya sekian alam kita tengok semua ada dalam tu. Maknanya Allah tu meliputi atas segala kekuasaan tu tadi. Itu yang dikatakan tadi, kita kena lebur. Bila lebur, kita keluar daripada sekian alam. Maknanya dia melepasi daripada syurga, melepasi daripada semua melepasi sampai kepada ini katakan tadi dinding zat. Dinding zat tu maknanya kita dah keluar daripada sekian alam, maka kita akan nampak semuanya di bawah kuasaan Allah. Wahwa semua di bawah. Maknanya semuanya kita nampak di bawah kontrol pentadbiran Allah sekalian alam. Di situlah yang dikatakan dia bersemayam tadi tu. Bersemayam, dia bercerita bersemayam, tapi sebenarnya kita tak dapat gambarkan dia punya semayam. Dia tak memerlukan tempat. Tetapi bila kita sampai situ, kita akan melihat segala sesuatu tu ada tempat. Kerana tempat itu Allah memberitahu bahawa Allah tu tak memerlukan tempat, dan dia menggunakan tempat itu tadi supaya kita tahu Allah lah yang menempatkan sesuatu keadaan di sekalian alam tu. Jadi Allah menguasai, wa huwa bikulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah tu semua atas segala. Kekuasaan Allah atas ilmu dia menguasai segala-gala sesuatu itu. Allah maha menentukan segala-galanya. Itulah sampai kepada dinding zat tu lebur kita. Lebur Muhammad, maka yang tinggal adalah Ahmad, dan Ahmad pun lebur, tinggal Ahad. Barulah sempurna yang dikatakan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ tidak ada nikmat yang lebih lagi menandingi nikmat, iaitu kita dileburkan dan kita melihat kebaqaan. Maknanya bakok tu maknanya semua tu dah tak ada dah kita. Dia nampaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya semua tu tadi tinggal jadi, iaitu bayang-bayang, lebur. Semua tidak ada. Kullu man 'alaiha fan
wa yabqa. Di situ tempat yang paling indah, yang paling manis, tiada pahit. Betul-betul lah mengesakan betul-betul. Dah tak memerlukan apa-apa dah. Cukup Allah aja tu. Tu yang dikatakan sampai usul, insya-Allah. Jadi kita lihat dalam kehidupan kita ini, maknanya ada susunan-susunan yang daripada susunan yang besar-besar tadi diceritakan sampai susunan-susunan yang kecil. Hingga yang kecil pun susunan Allah juga. Walaupun itu semut hitam di malam gelap gulita, di atas batu hitam, di bawah batu hitam. Maknanya gelap betul, tak tahu apa, kita ingat sia-sia kan. Tapi tetap juga, walau halus mana pun, tetap Allah juga yang mentadbir. Allah juga yang mengetahui. Allah yang tahu, dia tidak sia-sia. Itu semua daripada Allah. Apa pun kita nampak. Nak tak pula lagi ni kita diceritakan dengan keadaan-keadaan di mana yang batil. Ibarat seperti Allah jadikan iblis. Allah jadikan iblis tu daripada cerita di mana Allah nak menceritakan tentang kegerunan. Malaikat pencabut nyawa, daripada percikkan kegerunan wajah Allah. Allah tu ada wajah-wajah Allah tu. Ada wajah gerun, ada wajah kasih sayang, ada wajah kecantikan. Jadi wajah Allah tadi Allah jadikan tadi percikkan tu. Kepada Nabi Yusuf percikkan kecantikan. Kepada Rasulullah SAW cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah cahaya. Itu tadi. Sampai berbagai-bagai wajah, termasuk wajah iblis sendiri. Iblis pun memiliki wajah. Tapi wajah tu daripada warjah, iaitu kemurkaan ataupun kengerian. Iblis ni ngeri wajah dia. Sebab bawa watak batil. Dia ngeri. Kita sikit-sikit kena sesuatu yang kita tak sedar, kita akan nyalahkan. Sebab ngerinya, takutnya tadi, kita menyalahkan. Tapi padahal itu semua adalah daripada percikkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sifat berunsur sifat-sifat yang iaitu menyesatkan, model menyesatkan tadi. Allah tak hidayah, sifat Allah tu ada hidayah, ada sifat yang bawa kepada kesesatan. Jadi tidak sia-sia Allah jadikan. Kalau kita dah faham, maka Allah juga yang akan sebenarnya menyesatkan. Allah menyesatkan, Allah menjadikan sifat sesat tu supaya kita duduk dengan Allah. Bila kita tak duduk dengan Allah, maka kita akan tersesat, terkeluar. Maka bukti dia apa? Iblis lah yang akan menjadikan wajah yang menyatakan bahawa engkau telah sesat. Tu. Jadi kita perlihatkan dalam kehidupan kita, ya. Sekarang ni pula ditakut-takutkan. Watak tu ditakut-takutkan. Kerana ini cerita tentang penghujung zaman ni. Sangat ngeri lah kita ni. Maknanya Allah nak ceritakan nak digulungnya, nak dikiamatkan. Dah cukup fasa tu kepada fasa yang ke-6, iaitu nak masuk fasa ke-6 ni, maknanya kita ni fasa ke-5 ni fasa nak menggulungkan. Fasa ke-6 ni dah dihitung nanti. Masuk dalam surga, masuk neraka, ni tempat dah masing-masing dah. Dah lepas daripada padang mahsyar tu, ni fasa ke-6. Sekarang ni fasa ke-5, nak peringkat nak masuk kiamat dah dekat. Maka akan terjadi lah itu Imam Mahdi, Dajjal, Dukhan, Dajjal, Yajud Ma'jud. Lepas tu digulunglah, planet-planet semua dihancurkan. Itu tadi. Tapi sebelum ni, kita ni sekarang bercerita tentang keadaan diri kita ni, mana fasa tu dah semakin hampir, iaitu Imam Mahdi, nak kedatangan Imam Mahdi. Maka akan keluarlah Raja Fitnah. Raja Fitnah tu Dajjal lah. Maka sebelum keluar Raja Fitnah, fitnah tu berlakulah. Ni maknanya di zaman Rasulullah SAW pun dah ada dah. Dah ada fitnah ni.
Ya, tu dah kira penghabisan penghujung zaman juga tu, zaman Rasulullah. Penghujung. Yang ni dah pengakhir, di ujung akhir kita ni. Maknanya. Mana peringkat dah kita tengok macam mana Rasulullah mula-mula datang, diutus oleh Allah nak memperbaiki akhlak manusia. Teruk sangat akhlak manusia pada waktu itu. Jahiliyah tadi jadi. Dia dah bodoh tetapi dia tak mau mengikuti. Teruknya Rasulullah difitnah. Teruk Rasulullah ni nak dibunuh macam-macam cara. Jadi kembali balik bila Rasulullah sempurnakan, sekarang ni dah kembali balik jahiliyah balik, maka kita ni berlaku fitnah tu terlalu kerap. Lepas tu pula Yahudi ni memang dikatakan tadi adalah tentera-tentera Dajjal yang menginginkan menguasai dunia ni, iaitu dia tak mau, dia hati dia orang Yahudi ni dia sangat benci Islam. Dia nak menghilangkan iaitu cahaya nur Islam ni tadi. Cahaya kebenaran tu jahiliyah zaman Rasulullah mula-mula datang, itu memang dia nak padamkan Rasulullah punya. Tetapi Allah bagi tahu memang cahaya Allah tidak akan padam. Tapi ini berlaku kembali kepada kita balik. Dia nak lagi kuat, dia kata dia dapat menguasai dunia dan dia nak padamkan Islam ni. Dia nak lenyapkan Islam ni. Itu Yahudi punya target. Kerana gurunya adalah Dajjal, dia bersifat begitu. Maka itu kita lihat sekarang ni dia gunakan betul-betul lah. Maknanya propaganda, maknanya fitnah. Dia gunakan sihir. Sihir pun kita pun dah terkena sihir pun kita tak sedar yang kita telah disihir. Dia dah lama gunakan. Sihir dia menggunakan alat elektronik ni. Dia gunakan macam-macam. Di dalam sihir tu dia gunakan penipuan lagi. Dia kata akan datanglah pandemik ni lah, tu lah, ni lah. Sebelum ni kita dah kena dah. Siapa yang dah kena terus dia punya racun penipuan tu akan terus takut lah. Dia takutkan lagi. Nanti akan datang yang ni kali kelima ni pula. Dia lagi bahaya pula. Dia takut-takutkan kepada kita ni. Jadi kita sebenarnya kita tak perlu takut. Cuma kita dah terbiasa terkena dengan belitan dia tu, terkena sihir, kita tak pulihkan balik. Bila kita tak pulihkan balik, bila datang yang ni lagi kita takut. Inilah jalan dia, mana tak lain kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita tak boleh lawan dengan mereka ni dulu. Bukanlah mereka tu kuat. Tetapi sebenarnya kita kena perbetulkan diri kita. Bila kita perbetulkan diri kita, maka barulah kita akan nampak mereka punya permainan. Sekarang kalau kita lawan, makna kita sendiri masalah dengan Allah. Kita tak selesai masalah dalam diri kita. Macam mana? Kita tak tahu strategi dia. Kita dah terkena lama dah. Terkena santau dia, terkena dia punya propaganda dia, dia punya fitnah, dia punya sihir. Kita dah tak pulihkan lagi. Jadi nak memulihkan dia balik, harus kembali kepada Allah. Kenal diri, kenal Allah balik. Bila kita kenal diri, kenal Allah, selesai, kita akan nampak permainan-permainan dia tadi. Daripada jarak jauh, dia nak fitnah kita daripada jauh lagi kita dah nampak. Sekarang tidak. Sekarang kita dah kena pun kita tak sedar. Kau kena sihir. Mana ada, aku sihat je. Dia nampak. Dia buatnya kita jadi begitu. Lepas tu apa pun dia arahkan kita ikut. Pasal kita tak faham. Kita tak mengenal diri, tak kenal Allah, maka kita tak tahu hala tujuan. Dia pun memperbodohkan kita lagi supaya ikut cakap dia. Seolah-olah dia yang bagi kita makan, dia semua dia kontrol. Ekonomi, sampai agama kita pun nak dikontrol, tu masalah besar. Sampai tu pun kita tak sedar. Kita minta, kita agama Islam, dia yang nasihatkan kita. Dah bahaya tu. Agama kita patutnya kita yang orang kita juga, ulama-ulama yang susun kan. Ini tidak, kita bagi dia juga. Dia kuasa dunia, dia kata. Dia akan kontrol semua agama-agama.
Ini yang berlakunya. Sebab kita berlakunya, sebab itu bukan mereka kuat, tetapi kita ni tidak kembali kepada Allah. Bila tidak kembali kepada Allah, maka pertolongan Allah tidak sampai. Jadi kita kena sedar. Selagi kita tidak sedar, selagi itulah kita berada di dalam akuarium, iaitu berada dalam sistem Yahudi, dan kita rasa sistem Yahudi itu bagus. Keluar daripada sistem-sistem Yahudi. Dah lama sangat dah kita mempercayai dia punya cara tu tadi. Padahal Allah dah bagi tahu Quran itulah cara kita, dan juga apa yang di sunnah-sunnah yang Nabi bawa tu pegang. Dan juga ijma' ulama-ulama yang ulama warasatul anbiya. Tetapi kita jauh dengan pengetahuan tu dah, maka kita dah terbiasa ikut sistem dia. Kita rasa dia boleh bagi makan, dia boleh susun hidup kita. Kita dah terbiasa dah. Makan juga, minum. Tapi kita rasa dia yang nyusun. Ekonomi kita semua disusun. Budaya kita dah dijajah. Hingga hilang jati diri kita sebenar sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Jati diri kita hilang. Jati diri kita adalah betul-betul kita mengikuti Allah dan Rasul. Hilang jati diri kita. Jadi tu nak dipulihkan balik tu, kena sedarlah. Janganlah kita rasa kita dah kena sihir, dah kena belitan iblis, dah kena apa. Kita masih lagi duduk, biarkan diri kita ni tadi mengikuti sistem-sistem belitan dia tu. Kita kan balik kepada Allah, mengikuti sistem Allah Ta'ala tu atur, dan juga yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara dia? Inilah maknanya terjadi keadaan di sinilah, bukan di negara kita ada, di mana-mana, Indonesia ke mana-mana pun. Negara Arab lagi dah teruk lah jadi dah. Dah kena belitan teruk dah. Sampaikan dah pesta-pesta dah kembali, kita nampak nak mula jahiliah balik. Melainkan Mekah dengan Madinah je kita nampak. Yang tempat-tempat luar daripada tu habis dah. Ada puak-puak yang kontrol yang lain yang dah lama. Tu tadi. Jadi kita lebih takut dengan makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang-orang Mekah sana dia lebih takut raja dia. Tak boleh kita hina raja. Hina raja ya ulama tak jumpa, tak balik kampung kau hilang, tu hilang. Yang dibunuh-bunuh, yang disorokkan. Ya, cerita je pasal raja lebih-lebih. Jadi orang Arab sana takut pada raja daripada Tuhan, daripada Allah. Nampak? Teruknya tadi. Dimomok-momokkan, ditakut-takutkan kita. Supaya kita takut kepada makhluk. Dia ajar kita gitu. Sebab dia tak bagi kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah betul-betul. Dia tahu kalau dia biarkan ni, kita akan bertambah kuat. Jadi ingatlah, kembalilah. Mencarilah ilmu ni. Selagi kita tidak dapat, kita tanya pemimpin-pemimpin Islam ni, dia kenal ke Allah? Dia hanya sebut nama, tapi dia tak kenal. Kalau dia kenal, dia tak bawa sistem tu tadi. Sebab sistem-sistem pemerintahan yang mereka bawa ni, sistem ni bukan sistem Islam dah. Dia bertopeng je. Yang sebenarnya dia ikut tetap WHO. Dia tetap ikut rencana-rencana yang telah diatur oleh Yahudi tadi. Sebab kemerdekaan apa pun semua dah sebenarnya tidak jadi asli dah merdeka kita. Sebab kalau betul merdeka, maknanya kita betul-betul ikut sistem Allah dan Rasul, ijma' ulama yang warasatul anbiya. Tetapi tidak, kita tengok sendirilah. Ya. Bertopengkan ya Islam sebenarnya. Tapi kita tak betul-betul. Jadi kita nak bangkit balik. Sebab nak bangkit balik ni Nusantara. Rasulullah bagi tahu kita lah. Tempat kita lah. Pasal kesedaran tu kena benar-benar kita beruntung. Tapi beruntung ni kita kena kenal diri, kenal Allah lah. Kalau kata beruntung kita ni dipilih, tapi kita masih lagi duk takut ikut apa sistem Yahudi WHO, habislah kita. Dia kontrol kita. Sedikit demi sedikit Yahudi ni nak bawa kita lubang biawak. Dia takkan biar. Dia akan terus susun strategi dia. Dia tetap kebatilan ni, dia akan terus buat rancangan untuk hancurkan kita.
Ya. Jadi kita pula, kita tak boleh lawan dia. Sebab dia bukan cara kita lawan dia. Dia dah menguasai kita, ekonomi, budaya kita, apa pun pemakanan kita, semua dia dah kontrol dah. Elektronik ni, internet ni, semua dia dah menguasai. Dia nak bunuh kita senang, dia tekan satu button dia, mati kita. Dekat chip-chip telefon kita ni kan, dia boleh trace dah. Apatah lagi nanti akan datang, dia nak masukkan chip ke dalam badan kita. Daripada jauh dia nak matikan dia. Dia tanpa menggunakan bom. Perang saraf. Daripada jarak jauh, dia ada kod-kod kat tangan kita nanti. Nak beli barang ke, tak payah buat IC dah. Dah ada dia punya chip. Mudah dia kontrol kita. Nak jadi gila-gila, nak jadi bodoh-bodoh. Kita ni takut sebab seolah-olah dia masukkan chip tu, dia dah kontrol kita, dia dapat. Dia masukkan dalam berbentuk apa? Berbentuk itulah. Dia masukkan cecair ke apa pun. Dia ada cara dia lah. Dia punya cara dia, ibarat dia tadi. Jadi kita dah dimomok-momokkan, dah ditakut-takutkan, dia takut-takutkan lagi. Mudahlah dia takut-takutkan. Sebab kita dah ikut, dia dah terkena dia punya sihir tu masuk dalam badan kita. Jadi kita dah tak nampak pertolongan Allah dah. Kita rasa dia yang boleh tolong. Habislah kita. Banyak yang dah terkena. Dia akan buat strategi ni, orang Yahudi ni, dia akan buat strategi, dia akan kontrol, iaitu pertama sekali raja ataupun pemimpin atasan sekali, dia akan kontrol. Kalau dia tak boleh nak ikut, dia akan tukar, dia akan cari jalan tukarkan pemimpin tu supaya pemimpin yang naik tu, ketua yang negara yang naik tu, supaya boleh dengar cakap. Tak boleh dengar cakap kita jangan. Dia kontrol undi-undi ni, dia boleh, dia yang kontrol sebenarnya. Kita punya lawan nak cakap, sebenarnya dia dah ada tangan dia jawapan dia. Sebelum mengundi dah ada jawapan dia siapa yang akan naik. Sistem yang dia buat tu kita tak sedar. Sebab apa? Kita bagi peluang kat dia. Semua pemimpin-pemimpin yang kita pilih ni semua di bawah tangan kekuasaan dia kata. Jadi kita ni kena ngundi tu, kena bijak lah. Kalau kita tanya pemimpin yang kita nak undi tu tak kenal diri, tak kenal Allah, tak payah kita undi. Kalau seorang pun tak ada, tak payah undi lah. Kita akan cari guru mursyid yang lain atau daerah yang kecil. Tak apa. Kita bukan di bawah kontrol dia orang. Ini semua pemimpin kita yang ada semuanya semua di bawah kontrol mereka. Kita tengok dalam parlimen ke dalam apa dia jadi bodoh ni semua. Kita tengok ni diorang ni, ya Allah. Tak ada akhlak. Dia. Maki sana, maki sini. Macam kita tengok budak-budak kecil. Kita tengok dalam tu kan. Kita tengok sendiri. Macam tu kita nak jadi macam mana kita pilih pemimpin ni macam tu. Itu pasal kita ni nak tahu kita dulu nombor satu kena kenal diri, kenal Allah. Sekarang masalah yang mengundi tu, yang banyak yang pilih tu semua pun tak kenal diri, tak kenal Allah juga. Jadi kita kena matang. Ni saya bagi tahu ni supaya bukan nak perbodohkan, maknanya jangan jadi botol. Dengar. Jahil bodoh je tak apa, dengar. Makna kita dah jadi kena bijak, pengundi yang bijak. Allah suruh kita jadi bijak. Pengundi yang akan mengundi raja tu naik. Bukan WHO, bukan tu. Memang sekarang ni dia mudah lah. Pasal apa? Dia atasan sekali dia dah. Semua yang kau nak pilih ni, siapa-siapa, kuat siapa-siapa pun, semua di bawah ni. 2 ekor naga besar ni. Tak komunis, Cina ataupun Yahudi. Yahudi belakang ni Kristian lah. Cina tu di belakang komunis lah. Cara dia. Jadi dia ni dah menguasai. Dua ekor ni berlawan nak rebut dunia ni. Tapi sebenarnya Allah SWT, Imam Mahdi ni akan nak bagi pada kita kemenangan. Tapi kita ni banyak tak sedar. Saya dulu takut lama lagi tak mengharapkan pertolongan Allah. Kita ni dah terkaku, dah terkena sihir mereka hingga kita tak nampak pertolongan Allah. Padahal hanya pertolongan Allah je yang boleh menyebabkan kita menang, berjaya mengalahkan dia. Jadi itu Rasulullah SAW bagi tahu, maka ada Bani Tamim, iaitu Bani Tanah Melayu ni yang akan bangkit. Mereka ni orang mereka ni dianggap asing. Yang Rasulullah kata bagi tahu nanti. Inilah manusia yang ni dianggap asing, Bani Tamim ni. Yang perjuang, yang betul kenal diri, kenal Allah ni.
dia betul pengikut Imam Mahdi. Dia menunggu-nunggu, dia memang bersiap. Dia tak banyak, tapi ni orang anggap asing dia tu. Dan Rasulullah kata bagi tahu dia ni lah orang yang beruntung. Sedikit tapi dia ni asing lah. Pelik lah kita cerita macam ni, pelik ni. Semalam kita cerita kat pelik tu, banyak yang terkejut. Tapi tak apa, mereka bukan golongan botol, mereka golongan walaupun jahil tapi dia boleh menerima, alhamdulillah. Tu. Dia tak membangkang, dia tak apa. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya nak bagi tahu inilah kedudukan kita. Kita sebenarnya Rasulullah, Allah Ta'ala pilih kita ni sebenarnya yang nak bangkitkan kembali, yang dianggap asing. Negara-negara lain hancur dah banyak dah. Syria, Mesir, habis pemimpin, habis rakyat-rakyat dia dah. Dikontrol habis. Kita ni dia belasah habis-habisan ni. Sebab apa? Kita ni agak susah sikit sebab masih ada lagi orang yang dianggap asing tu masih ada. Dia nak habiskan yang tak boleh. Cahaya Allah mana boleh kau nak hilangkan. Dia ada, masih ada. Itu sebablah mereka ni sungguh-sungguh nakkan kalau Malaysia ni hancur. Dia ibarat dia kata Imam Mahdi tak ada sokongan ibaratnya. Dia punya Dajjal ajar kat dia, anak murid dia, Yahudi. Jadi kita ni kena faham bahawasanya kita kena kembali, kenal diri, kenal Allah kembali, baru kita akan nampak permainan diorang ni sebenarnya lemah. Permainan sihir mereka semua lemah. Tapi bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak nampak lah. Kita buta lah. Kita akan nampak mereka ni berkuasa, mereka ni hebat. Tapi bila kita kenal diri, kenal Allah, kita nampak mereka ni lemah sebenarnya. Mereka hanya menakut-nakutkan kita je. Sebab apa dia dapat takutkan kita? Sebab kita dengan Allah tu tadi bermasalah. Jadi kita bila bermasalah dengan Allah, maka mudahlah dia menakut-nakutkan kita. Dia akan cari supaya kita bermasalah dengan Allah, dia menghalangi kita supaya tidak belajar kenal Allah, kenal diri. Itu je yang iblis nasihatkan kepada Dajjal, dan Dajjal bagi tahu pada tentera Yahudi, kau akan takluk dunia dengan kau memperbodohkan manusia supaya dia tidak kenal Tuhan dia, tidak kenal Allah, tidak kenal diri. Tapi kalau dia kenal diri, kenal Allah, habis kita. Kita punya permainan propaganda kita, apa macam-macam cara kita menggunakan internet, gunakan sihir, semua mereka tahu dah. Belum sampai sihir, baru dia nak buat sihir dah, kita dah tahu dah. Jadi permainan dia tu akan jadi lemah. Itulah yang mereka takuti, maka tu mereka nak halang kita. Jangan belajar ilmu, jangan bagi dia kena. Itu tadi masuk kat universiti Islam tu, bagi dia belajar, bagi dia PhD, kita support dia, tapi jangan bagi dia pelajaran, sukatan pelajaran mengenal diri, mengenal Allah. Tak usah bagi dia. Sekadar dia simpan tu maklumat-maklumat tu dia, jangan dia bawa dalam kehidupan. Mereka berjaya membawa kita, tapi ingat dia nak padamkan cahaya Allah, tidak boleh. Allah tetap adakan manusia-manusia yang Allah Ta'ala bagi tahu yang akan bersama dengan Imam Mahdi nanti. Dia akan setiap mana peperangan mereka akan berjaya, kata Nabi SAW. Berjaya mengalahkan musuh-musuh ni tadi. Walaupun mereka ni sedikit. Ada sahabat, ada satu riwayat dia kata, siapa yang sedikit tu ya Rasulullah? Itulah orang yang ketika banyak orang tak mau mengamaliahkan ilmu mengenal diri, mengenal Allah, maknanya berdiri, duduk, baring, sentiasa dia rasakan tafakaru, dia merasakan Allah je. Bergerak Allah, melihat Allah. Di golongan ni sedikit, dia masih terus beramal dengan cara amalan itu. Itu tadi. Walaupun sedikit, inilah orang yang Rasulullah bagi tahu, yang Allah bagi tahu, yang dianggap asing, dan beruntunglah orang yang asing itu. Siapa tu sahabat sekali yang orang beruntung, orang asing? Mereka ketika manusia ramai dah tak nak mengesakan Allah, tak mau kenal diri, kenal Allah, tapi mereka terus mengenal diri, mengenal, terus meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah yakin, bertambah takut, bertambah asyik dengan Allah. Mereka ni lah Rasulullah kata, mereka yang sedikit ni, mereka ni lah orang yang dianggap asing ni, mereka ni lah orang yang beruntung.
Jadi kita alhamdulillah dipilih kita arah timur-timur ni oleh Rasulullah, maka kita ni masih boleh lagi menceritakan. Walaupun Masjid Surau dah tak mau, kerana pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita dah tak berani nak membicarakan hal ini. Kerana hal ini dianggap asing. Tapi kita terus juga dianggap asing, kita terus juga mengamal dia. Inilah yang Rasulullah beritahu, inilah golongan orang ini yang dianggap asing ni, dia apa amalan dia? Ketika orang lain tak mau lagi mengesahkan Allah, dia buat. Dia bersungguh-sungguh buat. Dia yakin betul-betul dengan Allah SWT. Dia tak mau ikut sistem-sistem yang lain ni. Dia bahagia ikut sistem Allah dan Rasul ni tadi. Kita akan dapat lihat. Mereka berdiri, duduk, baring, apa pun. Dia nak orang melihat, dia melihat wajah Allah. Orang yang melihat wajahnya akan terasa dirinya dengan Allah. Bila mandang aja wajah dia, dia terasa. Orang yang mandang tu terasa nampak wajah Allah. Ingat, berzikir dia kepada Allah, orang begini. Jadi kita boleh dapat jumpa orang begini, kita beruntung. Rapatlah, selalulah dengan dia. Kerana bila kita lihat aja dia, dekat aja ni, hati kita terpaut sambung kepada Allah. Kerana dia menolong kita menyambung kepada Allah. Itu je kerja dia. Tapi dia anggap asing, dia anggap dia ni musuh lah. Dia anggap ni fitnah banyak datang kat dia. Macam-macam dilontarkan. Tapi dia terus bahagia dengan Allah. Dia bahagia dengan Allah. Innal awliya Allah la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka ni lah para kekasih Allah, awliya Allah yang mereka tidak ada takut pada sesiapa pun. Mereka tidak sedih, dia sentiasa bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika banyak manusia dah teruk, tapi dia terus tegak mengamaliahkan, mengesahkan Allah, mengajak manusia mengesahkan Allah. Dan orang anggap dia itu pelik, tapi dia terus asing, dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kedudukan yang kita pada penghujung zaman ni kena cari, kena duduk bersama dengan mereka. Dah jelas Rasulullah SAW bagi tahu. Jadi jangan sampai kita terikut pada yang banyak ni. Yang banyak ni, yang kalau kita terikut yang banyak ni nanti akan bawa kerosakan. Tapi kita ambil yang asing, yang pelik. Dia lontar anak panah, dia lontar tombak, dia nak dibunuh, macam-macam cara nak fitnah. Tak bagi sini, tak mengajar sana, tak bagi talk sana, dia tak bagi dia cakap. Sebab dia kata ini nanti menyusah. Sebenarnya dia takut cahaya kebenaran tu tadi. Kita nak bagi cahaya kebenaran, dia takut. Sebab dia duduk dalam zulumat, dia duduk dalam kegelapan. Jadi orang yang duduk dalam kegelapan ni, yang batil ni, dia takut nur, cahaya tau. Jadi cahaya, kita tak payah mati kan, dia cukup cahaya kebenaran, kita akuan diri, karamah tu turun, maka cahaya tu juga menyebabkan dia takut, lintang bukan, berterabu lagi dah. Dia nampak cahaya. Sebab dia duduk di tempat yang gelap. Kebatilan ni zulumat, kegelapan. Jadi bila datang ila nur, takut dia. Dia mana boleh dia padamkan nurullah, cahaya Allah, agama Allah. Orang-orang ahli Allah, dia mana boleh binasakan. Jadi bila dia nampak orang ahli Allah, takut nak ikut jejak tu tadi. Kerana nanti dia takut, ibarat dia terang, dia takut. Dia orang yang batil ni, dia takut cahaya nur Allah. Dia takut orang yang membawa nur cahaya. Itu tadi. Padahal nur cahaya itu nak menyuluh supaya dia kembali kepada Allah. Tapi dia tak nak. Dia batil. Maka itu dia kata tadi. Takut. Dia nampak je nur kita, dia dah cabut dululah. Jadi kita, itulah karamah yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitu dengan cahaya nur itu. Lebih kuat daripada senjata-senjata dia yang ada. Penipu daya dia gunakan internet ke apa, dia cahaya tu tadi akan mematikan. Apa pun dia tunjuk dalam elektronik, kita dah aja cahaya petunjuk, kita akan tahu ini permainan sihir dia, penipuan dia. Dia nak fitnah gitu. Menggunakan alat-alat ni tadi. Yang dia diklaimkan dia yang menciptakan, tak lain dia akan sebarkan maklumat-maklumat dalam tu kita semua terikut. Tapi bagi orang yang ahli Allah ada nur, dia tengok dia tak terikut.
Malahan kita tahu ni permainan buruk mereka. Jadi kita akan automatik akan menutupi bahawa kita akan bagi tahu ni strategi dia, kita tak perlu takut. Kita tak perlu takut dia kata dia tahun 2024 dia akan bunuh 50 juta penduduk bumi. Dia kata gitu. Tapi kita tak perlu takut. Bukan nyawa tu di tangan dia. Tapi sebenarnya memang Allah dah bagi tahu tahun 2024 50 juta orang lebih akan mati. Jadi kalau kita kira-kira kita tak perlu takut dah. Dan memang penduduk dunia ni berapa trilion kan. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau tak ada COVID pun, tak ada tu pun, memang matinya 50,000 juga. 50,000 juta juga. Kalau dihitung-hitung lah satu dunia kan. Tapi dia takut-takut dengan fakta tu tadi, seolah-olah, oi dia boleh bunuh kita. Kita rasa macam nyawa tu dia boleh pegang. Sebenarnya tidak. Dia hanya guna takut-takutkan kita. Maka itu kita jangan ikut. Jangan dia suruh enjet ke, dia suruh masuk chip ke. Kita jangan ikut lah. Sebab apa? Itu agenda dia lah. Bila kita ada tu, kita lagi takut. Kita sakit gigi pun nanti, dia kata kita COVID, dia kata kita penyakit yang tu. Jadi, dia suruhlah berubat kepada dia. Berubat kepada dia, lunyai lah, ditidurkan lah dia kata. Ditidurkan. Sebenarnya orang tak ada tu penyakit tu. Tapi orang tu penyakit jantung, penyakit kecil manis, darah tinggi pun dia kata COVID juga. Dah sampai kat tangan dia. Lepas tu dia kata, tengok tu 50 juta. Aku nak target tahun ni, tengok dapat kan. Jadi kita lagi takut lah nampak. Padahal sebenarnya itu dia cerita Allah, kisah Allah tu dia rasa dia menutupi supaya kita nampak itu cerita dia. Supaya kita tidak nampak kebesaran dan keagungan Allah. Dia nak tutup cahaya Allah. Itu sebablah maka kita kena duduk mengenal diri, mengenal Allah. Kita akan nampak permainan dia. Dia mengikuti. Dia ambil berita pada hujung langit daripada iblis. Maka dia mengatakan gini, sebenarnya apa itu semua Allah Ta'ala telah aturkan. Tapi dia kata dia yang atur. Nampak tak sihir dia tu, permainan dia. Padahal dia ambil maklumat tu daripada ujung langit. Dia cuik-cuik dengar cerita. Apa akan terjadi susunan Allah tu tadi. Supaya dia dapat tu, dia kata dia yang susun. Faham tak? Ini nama sihir, ini nama satu propaganda, sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi tahu pada Nabi Muhammad SAW. Dia belajar juga, tapi dia klaimkan bahawa dia yang sedangkan kita masih lagi berada di dalam keadaan kebodohan. Percaya pula. Lepas tu benda tu jadi pula. Kita rasa dia pula yang dah atur pula. Lagi rosaklah akidah kita. Padahal dia ambil berita tu daripada berita ujung langit yang mengatakan malaikat tu dia dengar berita daripada Allah begini susunan berapa yang mati. Dia ambil. Sebab air hujan pun ada malaikat kan, saya cerita semalam semalam malaikat yang banyak tangan tu boleh kira air hujan yang jatuh tu. Siapa yang arahkan? Allah SWT. Bayangkan air hujan dia boleh kira berapa titik jatuh kawasan ni, berapa juta titik, sana berapa juta. Semua malaikat tu tahu petugas yang gitu. Jadi ada malaikat yang tahu apa akan terjadi ke depan. Jadi dia mendengar cerita tu tadi. Malaikat tu ambil maklumat, iblis tu bagi tahu pada Dajjal bagi tahu pada tentera Yahudi, dan Yahudi buat agenda yang telah Allah Ta'ala aturkan tadi. Dia menompang, dia kata dia pula yang atur. Faham tak? Ini jadi kita tak perlu takut sebenarnya. Walaupun dia akan kata 50 juta dia akan bunuh, tepat 50 juta, sebenarnya pengetahuan tu dia ambil curi daripada pengetahuan yang Allah bagi tahu pada malaikat. Ini cerita sihir ni, cerita maknanya penipuan sihir ni tadi. Dia daripada Allah juga dia ambil, tapi dia klaimkan dia punya susunan, padahal dia ambil susunan yang Allah Ta'ala tetapkan. Dia nak memadamkan Allah Ta'ala punya ketentuan dengan bertopengkan bahawa dia yang
membuatkan ketentuan itu tadi. Ini fitnah yang sangat sulit diketahui ni. Tapi malam ni saya bagi tahu, inilah, kita tak perlu takut dengan sihir-sihir mereka. Kalau selagi kita mengenal diri, mengenal Allah. Tapi kalau kita tak mengenal diri, tak mengenal Allah, habis kita. Tinggi mana ilmu pun, kita akan kebingungan, tak faham apa tu. Bukan kebingungan kepada Allah, tapi kebingungan dengan mereka punya strategi tu mengapa tepat jadi. Seolah-olah kita tak nampak Allah tu berkuasa. Kita nampak dia yang berkuasa. Padahal dia ambil cerita daripada skrip-skrip Allah apa akan jadi ke depan. Macam kisah Nabi Hidir dia lubangkan kan. Sebenarnya Nabi Hidir dia tahu. Tapi dia menumpang daripada kefahaman tu, dia kata dia yang tahu kedudukan cerita tu tadi. Padahal Allah yang memberitahu. Tapi dia ngaku dia tutup cahaya Allah supaya orang tahu tu dia yang tahu, bukan daripada Allah. Itu dia nak memadamkan cahaya Allah. Mana boleh. Jadi ini sebenarnya kita nak kena faham. Ni kita menghadapi ke situ. Selagi kita tak faham, selagi tak kenal diri, tak kenal Allah, kita akan terus berada dalam kesusahan ataupun berada dalam ketakutan dengan makhluk. Itu yang paling bahaya dia. Kita tak kenal diri, tak kenal Allah tu bahaya besar. Hingga bahaya dibiarkan, maka kita akan terikut kepada kegelapan tu tadi. Iaitu sistem-sistem tu tadi. Yang gelap tu kita rasa terang bagi kita. Terbalik jadi. Yang nur tadi, kita rasa itu gelap. Dia terbalik nanti. Sebab kita sistem dalam diri kita ni, sistem tu dah tak betul. Tak jati diri sebenar kita adalah mengesakan Allah, jadi ke lain kepada hawa nafsu iaitu. Ini punca segala azab neraka adalah akuan diri. Kan saya dah cerita akuan diri tu tadi. Itu punca akan kita keluar daripada benteng ataupun keamanan Allah. Padahal kita dah duduk dalam keamanan Allah, ikut sistem-sistem yang Allah Ta'ala tetapkan, iaitu sentiasa 24 jam mengesakan Allah. Kan? Ada tuju kita sebenar. Tak ada lain. Tapi kita tak nampak ke situ dah. Kita ditutup dengan zulumat, kegelapan, iaitu kita nampak kegelapan tu terang. Kita mengikuti sistem-sistem yang selain daripada sistem Allah, iaitu mengesakan Allah. Ini berlaku sekarang. Bukan saya cerita ni tadi. Daripada golongan atas pemimpin kita sampai ke bawah. Tak faham. Kenal diri, kenal Allah. Kita pernah ke? Soal. Kalau dia kenal diri, kenal Allah, dia takkan bawa sistem ni. Sebab dia dah nampak sistem yang paling nikmat adalah sistem mengesakan Allah. Manis hidupnya. Dan dia akan ajak rakyat dia untuk mendapat. Tapi ternyata kita tak dapat pemimpin yang betul-betul lagi. Melainkan akan turun nanti, Allah Ta'ala kata, Rasulullah beritahu, itulah Imam Mahdi. Tapi buat sementara ni Allah Ta'ala hantar orang-orang yang dianggap asing tadi. Siapa tu? Orang yang ketika semua ramai tak nak kenal diri, tak nak kenal Allah, tak nak mengesakan Allah, tapi dia teguh. Walaupun dia lontar, dia fitnah, dia macam-macam, dia teguh. Dia terus juga. Ketika orang tak mau benar-benar mengesakan Allah, dia tegak berdiri. Sebelum datang kedatangan Imam Mahdi. Ini kita harapkan kita semua terpilih, pasti terpilih orang-orang yang mencari jalan mengenal diri, mengenal Allah. Pasti dia akan menemui kemanisan dan dia tahu dia telah mendapat Mahdi yang dalam tadi. Mendapat petunjuk Allah dan boleh memberi petunjuk. Dan bila datang Imam Mahdi yang dia ni akan jadi penolong. Dia tidak ramai tetapi dia diberi pertolongan oleh Allah. Kita tak perlu ramai, tapi kita perlu ada pertolongan Allah. Golongan yang betul-betul walau sikit, tapi dia harapkan betul pertolongan Allah. Iaitu dengan jalan mengenal diri, mengenal Allah. Mereka tak ramai, tapi pertolongan Allah sentiasa sampai kepada mereka yang sedikit tu. Jadi bila pertolongan Allah sampai, engkau banyak macam mana tentera pun, Imam Mahdi dengan tentera dia dapat kalahkan. Kerana pertolongan Allah. Allah nak tolong macam-macam cara. Baling pasir jadi bom, mati semua, tak terkalahkan, macam-macam lagi. Yang penting kita kena mengundang pertolongan Allah. Jadi waktu jadi peperang, macam-macam Allah akan hantarkan pertolongan. Kita tak tahu malaikat ke apa ke. Kita rasa kita tak mampu nak hadapi. Mereka berkumpul, semua tentera-tentera dunia tu
lawan dengan Imam Mahdi. Mana boleh, ramainya diorang. Tapi bila kita mengundang pertolongan Allah dengan ilmu mengenal diri mengenal Allah tadi, karamah tu turun, kemuliaan Allah turun, engkau ramai macam mana pun kau tak mampu menghadapi Allah Subhanahu, pertolongan Allah sampai. Itu ialah kita punya apa ni, keyakinan untuk kita hadapi mereka tu, itu pertolongan Allah. Bukan kita ni hebat, tapi pertolongan Allah. Kita betul-betul mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengenal diri, mengenal Allah. Ya, jangan kita takut dengan propaganda. Mereka tidak akan berjaya memadamkan nurullah, nur Islam. Bila Imam Mahdi dah turun tadi. Dan buat masa ni orang-orang yang dianggap asing ni, dia tetap juga akan Allah Ta'ala bagi nur Islam. Tetap juga mereka ni berjaya. Bukan ramai macam mana pun dia tetap juga amaliakan. Walaupun macam-macam cara kamu buat, tapi Allah lindungi orang-orang yang dianggap asing, anggap pelik ni. Dia terus mengesakan Allah. Dia manis hidup dia. Dia bahagia. Dia tak ada lagi rasa risau dah. Engkau hebat macam mana pun dia tahu strategi engkau. Itu dia. Jadi kita alhamdulillah diberi kepahaman tentang nak menghadapi ke depan kita ni dengan kesulitan, dengan kita mengundang pertolongan Allah, iaitu dengan jalan mengenal diri, mengenal Allah. Kita ni memang dianggap asing, tetapi kita ni beruntunglah. Rasulullah kata, Allah kata, orang yang dianggap asing, bila beruntung, pertolongan Allah akan sampai. Itu ya harapan yang kita nak, dan nakkan kita, masyarakat kita, umat Islam kita perlukan tu. Tak ada jalan lain lagi. Jangan cari jalan lain lah. Ya, ini je jalan dia. Kembali mengenal diri, mengenal Allah. Akan datanglah mengundang pertolongan Allah. Hilang akuan diri kita. Maka pertolongan Allah saja. Jadi mereka bukan adab kita, tetapi mereka adab, iaitu Allah yang Maha Agung, Maha Esa, yang Maha Berkuasa. Kau nak adab Allah. Malaikat dia je di atas satu je malaikat dia, sayap dia menutupi dunia dah. Kau nak lawan macam mana? Tentera Allah tu dihantar malaikat dia. Walaupun mereka tak ramai, tetapi mereka mengundang pertolongan Allah. Tu yang takut musuh-musuh tu. Kalau boleh dia nak habiskan semua umat Islam ni. Yang terutama yang ada pelajaran ni, lagi dia. Yang mana dah terikut rentak dia, dia hancurkan lagi. Dia dudukkan kita jauh, masuk lubang biawak dah betul-betul. Yang belum ni, macam kita ni, dia memang bersedaya upaya dia nak lenyapkan. Tak boleh. Allah melindungi kita. Maka itu Rasulullah suruh baca ayat 1 hingga 10 surat Kahfi, dan juga ayat 100 hingga 110 penutup ni tadi. Hari-hari baca. Dan kalau boleh lagi bagus, surah Al-Kahfi itu hari-hari kita baca dan fahami. Di situ kita akan faham nanti apa rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala, yang Rasulullah bagi tahu akhir zaman ni kena beramal dengan ni surah Al-Kahfi ni tadi. Kerana Allah akan bukakan cara macam mana nak meneguhkan hati kita menghadapi manusia-manusia ni. Allah akan bagi keteguhan lagi bila kita baca tu tadi dan faham tadi. Dalam cerita tu surah Kahfi tu kita akan tadabbur dan kita akan amaliahkan. Kita akan dapat makamkan ayat-ayat yang kita baca dalam kehidupan ni. Maka kita akan nampak cerita-cerita macam Nabi Idris. Kita akan nampak ke depan macam mana kita nak berjaya ke depan tu. Allah tunjuk macam ni cara dia. Jadi itu automatik mereka tak dapat menguasai kita, memfitnah kita, propaganda kita melalui internet ke melalui apa pun dia fitnah, dan kita tak mudah percaya. Dan kita tahu ini mainan dia ni, nak laga-lagakan kita, nak pecah-pecahkan kita melalui media-media ni tadi kan, internet ke apa ke, Twitter ke apa benda, macam-macam lah cara dia orang buat. Itu semua propaganda untuk nak supaya kita lemah. Kan banyak orang apa yang cakap dalam internet percaya aja, betul aja. Kalau Quran dia tak pakai dah. Tapi kalau internet percaya lah dia. Quran, hadis, kita kenal diri, kenal Allah, datang lintasan-lintasan suci daripada Allah, kita tak percaya. Kita buat kita tutup. Padahal sentiasa datang yang
kebenaran. Inilah kembalilah saya cakap tadi, sudahlah tu. Kita kena bergabung baru kita boleh kuat. Walau tak ramai tak apa, kita bergabung. Jangan kita yang dah ada ni kita tu golongan-golongan yang dah bersama kita, dia cabut tu, dia berpaling tadah, tu golongan munafik. Jadi yang susah sebenarnya diri dia. Kita tak pernah halau dia, tak pernah apa. Kita cuma nasihat dia, bagi tahu dia jangan jauh pada kita. Tapi bila dia jauh, kita tak boleh buat apa. Ibarat pengembala kambing di tengah padang pasir, bila ada seekor kambing tu lari, macam mana dia nak gembala kan? Dia dah kau lah lari. Gembala tu, kita ni sentiasa nak jaga berapa ekor, 20 ekor. Kita nak jaga semua, kira balik, nak satu kan. Tapi engkau sendirilah lari daripada tu penggembala tadi. Inilah masalah dia tadi. Tak nak kembali balik. Tu tadi. Jumpa pengembala tu tadi, pembimbing rohani mursyid sebelum Imam Mahdi sampai kita kena ada pengembala yang menyusun kita tadi. Tapi kau tak datang kepada dia, kau cabut, macam mana nak buat? Gembala tu ada tapi kau cabut sendiri. Faham-fahamlah tu. Carilah, insya-Allah ya. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kita minta pencerahan daripada yang lain-lain sahabat itu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, dengan rahmat, kasih sayang dan juga pilihan, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala juga, alhamdulillah. Allah SWT lah yang menyusun, mengatur, meletakkan kita dapat mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan pilihannya. Jadi alhamdulillah, bersyukur Allah SWT telah kurniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, iman ihsan dan nikmat ma'rifatullah. Dan nikmat mengenal Allah di sisi Allah SWT, nikmat kita dapat kenal diri, kenal Allah SWT dan mengesahkan Allah SWT dan meleburkan keakuan diri kita. Itulah kita nak sangat-sangat kita berada di sisi Allah SWT, berkehidupan dengan Allah SWT, leburkan tidak ada keakuan diri. Dan pesanan Ustaz pada malam ini, masya-Allah, supaya kita macam mana kita nak dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nasrullah wa kana haqqun alaina nasrun minallah. Jadi Allah SWT berjanji menjadi tanggungjawab dia, hak dia, hak Allah SWT, nasrum minal mu'minin, beri pertolongan kepada orang mukmin. Bukan saja orang Islam, tapi orang mukmin. Itulah orang yang meleburkan keakuan diri dia, orang yang kenal diri dan kenal Allah SWT, tidak ada keakuan diri. Orang yang yakin, hakul yakin sepenuhnya dengan kebesaran Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, dan dia meletakkan Allah SWT nombor satu di hadapan segala-galanya. Dia yakin daripada Allah SWT, tidak ada dirinya, tidak ada memiliki apa-apa. Atas segala pekerjaan, perbuatan ibadah dan sebagainya adalah dengan urusan, dengan penetapan dan dengan penetapan, dengan susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jalan kita nak dapat pertolongan ataupun nasrum minallah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di penghujung zaman ini. Dan itulah persediaan untuk kita apabila datangnya Al-Mahdi. Itu persediaan kita membantu Imam Mahdi itu ialah meleburkan keakuan diri, dan kita usahakan supaya Mahdi dalam diri kita ni buang nafsu, buang hawa nafsu kita betulkan, kita amaliahkan, kita tadaburkan Mahdi dalam diri kita ini. Barulah Allah SWT akan beri pertolongan dia apabila datang Mahdi yang sebenar. Itu sedikit daripada saya, insya-Allah.
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim. Ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya dapat kita bersama-sama pada malam Jumaat ini, hari Sayyidul Ayyam, kita bersama-sama berkumpul di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu gelombang-gelombang tadi tu. Allah Taala tarik gelombang tu supaya kita sampai di sini. Kalau tak ada gelombang tu maka kita tak sampailah ke sini. Alhamdulillah, jemputan tu adalah jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh nak menolak, tak boleh apa. Cuma dia juga, dia juga perjalanan pun kita menyatakan dia juga. Jadi kita menyatakan kehidupan seharian kita ni, bagi menyatakan hari-hari Allah. Hari-hari Allah. Kalau kita tak menyatakan hari-hari Allah, maka kita dalam kehidupan kita ni berlaku dalam kesyirikan. Syirikan. Jadi apa yang dinyatakan, yang dikatakan Ustaz Aziz tadi berkenaan dengan konspirasi, kita memang tidak takut apabila kita ada benda ni, kenal diri, kenal Allah. Kita kenal akan Sang Pencipta. Kita kenal akan Sang Pencipta. Tapi bila saya sembang tadi dengan keluarga saya, nak mengenal Allah, kena kenal diri, kena bereskan diri dulu. Ibaratnya kita nak pergi daripada Perlis, nak pergi ke Kelantan, kita akan melalui jalan-jalan seperti daripada Perlis pergi nak menghala ke Baling, lepas tu pergi masuk ke Tol Gurun dulu, lepas tu Tol Baling, tol mana pun tak apalah, kan. Tapi kita kena mengharungi yang tu dulu, jalan-jalan tu. Bukan daripada Perlis ni terus sampai Kelantan, tak ada. Dia kena mengharungi jalan-jalan tu. Apa dia? Itulah dikatakan ujian dan sebagainya. Hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya ni datang daripada Allah, ramai kawan saya yang di Kuala Lumpur tu, yang tapi bukan yang ni lah, bukan badan berkanun, bukan badan beruniform lah, tapi walaupun ramai yang tak vaksin. Saya nak cakap ni saya cakap hakikat ni sebenarnya. Ramai yang tak vaksin. Jangan anggap dia selamat. Dia tak vaksin, jangan anggap dia selamat. Sebab vaksin yang keakuan tadi tu, itulah vaksin keakuan yang racun yang masuk. Sihir tadi yang saya cerita tadi, sihir. Saya anggapkan begitu, bukan anggap ini datang daripada Allah, saya bukan daripada hawa nafsu saya. Jangan kita anggap kita tak vaksin kita selamat, jangan main. Dia vaksin yang apa tu? Vaksin yang paling bahaya tu dia keakuan. Dia mengaku apa semua dia mengaku. Apa dia buat mengaku? Tak payah. Tapi walaupun dia cakap dia tak mengaku, aku tak mengaku, semua Allah. Tapi dia tak tahu yang dalam dia tu. Dalam tu. Itu pengakuan diri ni amat bahaya. Itu saya cakap. Anti vaksin yang tak vaksin, dengan pro vaksin dan sebagainya, kan. Tapi yang penting yang ni, kita cakap dulu sebenarnya diceritakan. Kau cocoklah 100 kali pun tak apa dah. Mentauhidkan Allah, ada benda ni, kenal diri, kenal Allah 100 kali, 1000 kali pun tak apa. Bukan kita nak cakap berani ke tak. Tapi vaksin yang paling bahaya tu dah pengakuan diri tu gitu. Kita tak nampak musuh-musuh. Musuh-musuh utama. Musuh-musuh tu apa tu? Betul lah. Pengakuan je masuk. Itulah yang terlisik dalam diri. Dia akan nampak. Saya diceritakan begitu. Kan? Jangan cakap saya pandai-pandai buat cerita. Tapi saya diceritakan gitu. Cuba kita olah lah. Dalam kehidupan kita memang kita kena olah kan. Bukan kita yang nak olah. Olahan tu datang daripada Allah SWT. Jadi betul cakap. Kalau benda ni ada, kan? Macam tadi diceritakan surah Al-Kahfi dan sebagainya tadi kan. Jadi ke depan tu bukan kita yang tahu pun. Kita tak tahu apa pun. Kan? Tapi daripada dia datang anzala amdil kitab. Dia datang. Itu termasuklah tadi yang diperkatakan tadi, pertolongan Allah. Mengundang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengundang. Dekat kita dalam hidup kita ni jangan kita bertemu Allah, kan. Kalau masuk dalam kubur kalau kita ziarah orang meninggal, kan, kalau talqin tu baca, kita akan bertemu dengan Allah di akhirat besok ni. Di kubur ni kita akan tak, bukan begitu, kan. Bertemu dengan Allah tu, bertemu ni bukan kita bertemu Allah, Allah Taala duduk sebelah, bukan. Ni
Itu yang dikatakan yang dikatakan dalam Al-Quran, an zikrillah tu, tidak mengingati Allah. Dia sebut nahu saraf dia punya tu, an zikrillah, tidak mengingati Allah. Apa maksud tadabbur tu? Tidak mengingati Allah tu, dia mengingat pada diri dia, sebab dia, Allah Taala ni cukup dengan diri dia. Kan? Kalau kita ingat Allah, nampak tak ada macam tu. Dia tak sampai lagi maksud tu. Tak sampai lagi, tak usul lagi, tak sampai lagi tu. Kan? Jauh lagi tu. Kan? Tapi kita, itulah kita cakap pentingnya kesebatian ni. Kita risaukan yang lain, kita risaukan rezeki kita risaukan anak kita risaukan banyak yang kita risau ni. Takut dan risau tu samalah, takut dan risau kan. Khauf wal ju' tu. Kita risau yang lain-lain tapi kita tak risaukan benda ni. Kan? Yang musuh-musuh. Bangun tidur pun tak risau benda tu. Cuba kita telisik dalam kehidupan kita, kan? Telisik dalam kehidupan kita. Daripada bangun tidur tadi, daripada tidur, bangun tidur dan sebagainya lah. Kan? Hari ni. Kita fikirkan yang kita punya keduniaan. Kenapa kita tak fikirkan kita punya ni dalaman kita ni, qalbun kita ni. Macam mana cara kita, ya Allah? Aku risau ya Allah. Kalau aku tak mengesahkan Allah, cara aku nak nafikan macam mana? Kan? Cara nak nafikan diri tu macam mana keadaannya? Sebut ke? Adakah kita sebut kita datang talk ni ataupun kita dengar YouTube live ni, kita dah dapat benda tu? Belum lagi. Jangan. Dia bawa dalam kehidupan. Kan? Musuh, dia takut kita bawa. Musuh, dia takut kita bawa. Tu cakap. PhD Tauhid mana pun, kan? Kalau tak bawa, kan? PhD kitab Tauhid, kan? PhD, apa lagi, Master Tauhid. Belum tentu bang. Sebab dia ada pembimbing dia. Macam seperti Ustaz Isa cakap tadi. Kambing tadi kan. Pengembala kambing, dia ada satu pengembala. Kan? Dalam cerita Ahmad Al-Bab kan. Lari jauh ni sampai ke gua sana. Kan? Syawal pun tak dapat nak cari. Mana kambing aku ni? Allah. Dia bingung lah. Kan? Dia bingung. Mana sampai. Tapi kita tak boleh nak cerita, nak ni persis cerita tu kan. Jadi, kita nampak bila kambing tu jauh, habislah kau. Masuk kolam ke, masuk apa ke ni sakit dan sebagainya. Dia tak ada. Kalau pengembala ni dia ada orang, dia ambil, dia satukan, yang saya cakap, dia satukan. Kan? Mesti kena ada. Zaman ni kena ada. Kita tak kuat. Jadi kita ibarat kita nak pergi Kelantan tadi tu kan, kita nak pergi Kelantan. Orang tu driver bas tu dia ajak kita masuk bas hidayah tu. Jom masuk nak Kelantan. Nak pergi mana? Kelantan, jalan kaki. Berapa bulan kau nak sampai jalan kaki ni? Jom naik. Kan? Kau jangan nak sombong-sombong. Naik cepat-cepat. Kita ni sombong. Kan? Sombong dalam diri kita ni. Sombong. Ada benda, ada itulah zulumat tu, kegelapan gitu. Kan? Macam yang apa? Kaitanlah saya cakap ni kaitan ni cerita daripada mula tadi kan. Cahaya tu, kan? Cahaya tu dah menerangi kegelapan zulumat tadi tu. Tapi kita sombong. Kan? Sombong. Sebab apa? Kita dah biasa pengakuan diri ni, Buat ni mengaku diri. Ada amal, aku beramal. Ada ilmu, aku lagi ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Tu. Aku tak cakap bahawa aku Tuhan yang paling tinggi. Engkau tak cakap, tapi dalaman kau tu berkata-kata. Kan? Jadi kita kesebatian, bila kita kesebatian, kita dah ni, kita masuk saya ni medan perang. Saya cakap dengan anak saya, Sri. Kita dah masuk dalam medan perang, kan? Masuk dalam medan perang, kita akan jadi kesebatian tau. Bila jadi kesebatian, yang katakan menafikan keakuan diri tadi, yang kita tidak ada kepemilikan, jangan ada rasa kepemilikan, dia akan sebati. Allahuakbar. Saya tak tahu nak cakap macam mana nikmat dia tadi tu. Tadi satu selawat yang dilontarkan tadi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bergetar hati dalam kita. Kan? Cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kan? Bila kita kenal betul-betul yang dalam tu, kan? Akan bergetar dalaman tadi tu, dan akan bergetar yang mendengar tadi. Kan? Hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bukan kata Rasulullah yang zahiri saja, meliputi yang kata awal, akhir, zahir dan batin gitu. Betul yang dikatakan kekuatan kita ni, yang Ustaz Aziz cakap tadi, teguh. Kan? Umat tak kira lah umat tu dalam kesesatan lah cerita kan. Dah tak nak bawa dah benda ni. Dah tak nak bawa dah.
Bayanglah, dah tak nak bawa, dah tak nak dah. Dan kita dianggap asing, beruntung kita, maka kita tetap berdiri teguh. Bukan kita pun, semua menyatakan dia. Esa juga. Tak ada kita nak mengaku. Pengakuan tu pun kita dah risau, khauf wal ju', risau kita kalau ada. Apa pun kau tak kira lah apa datang apa benda pun kan, kita tetap yang dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu. Dia tak ada R&R, tak ada dah. Dia tak ada fahaman R&R duduk tengah-tengah, tak ada. Dia fahaman dia tak duduk baik dan buruk kan, syurga neraka tak, sebenarnya dia duduk dengan Allah. Apa dia? La ilaha illallah. Itu tak ada apa betul-betul. Kan? Kita tak kisah benda-benda tu semua. Jadi alhamdulillah kita ni dijemput oleh Allah SWT. Saya pun kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, banyak saya risau lah. Hari ni Allah Ta'ala bagi kita hidayatullah. Kan? Risau saya ni dalam diri saya. Risau. Besok Allah Ta'ala bagi saya sesat, apa cerita saya ni? Kan? Apa cerita saya nanti? Kan? Dalam diri saya terlisik dalam diri saya. Kan? Apa? Nanti Allah Ta'ala bagi kita sesat. Dan kita tak bangun pula, tak bangkit. Macam Ustaz saya tadi. Lari daripada pengembala. Apa benda tu? Kan? Benda dah berlaku. Dan saya tahu benda perkara yang disampaikan. Kan? Rugilah. Kan? Ini nak hampir kedatangan Imam Mahdi ni, kita lagi kena hampir dengan Mursyid Arif Billah. Yang hidup. Bukan kita yang Mursyid Arif Billah yang mungkin dah meninggal, kita tetap kita seorang, tak, bukan. Lagi kalau kita jumpa, lagi kita dekat. Itu saya nasihatkan. Ada kawan-kawan saya yang lain di luar tu yang dengar ni, dan sama-sama sahabat-sahabat saya, sama sahabat satu perjuangan dengan saya, kan. Perjuangan apa tu sebenarnya? Saya cakap sahabat perjuangan ni semua kita sama-sama berjuang dalam ni, kan. Kita jadi panglima perang dalam ni, bukan panglima perang yang kat luar ni, panglima dalam ni. Kita sama-sama kita kena jadi panglima dan Sri Kandi, kan. Apa dia yang bukan yang luar, ini dalam dulu ni. Mahdi ni dah dapat kita berperang lagi, perang. Masuk medan perang, tetap duduk dalam perang. Kan, jatuh bangun, cedera parah apa semua, kita tetap teguh. Yang Ustaz cakap tadi, teguh, tetap. Huruf alif tadi tu. Kan? Kita bukan cakap saja, tapi kita mengamaliah dalam kehidupan. Saya pun tak tahu nak cakap apa benda ni malam ni. Kan? Daripada tak tahu apa ni. Kan? Tapi Allah Ta'ala letakkan benda tu. Saya memang nak itu, yang asliah tu. Yang asliah. Memang saya kena lah, delete lah benda tu. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dapat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika wa la ila ahadin min khalqika ya ni'mal mujib ya ni'mal nasir ya ni'mal wakil. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya melihat di dalam setiap keluarga akan ada kasih sayang Allah yang dia bagi. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu berlaku dalam dalil yang telah terpatai kemas dalam Al-Quran, bahawasanya setiap sesuatu benda itu diciptakan berpasang-pasangan. Ada di kalangan kaum muslimin yang memilih untuk menjadi awam, dan daripada setandan pisang itu biasanya akan ada seorang yang dia akan jadi ghuraba. Ghuraba ni maksud dia asing, akan jadi pelik sikit lah.
Contohnya seperti yang semua orang sedia maklum, seperti dalam 15 adik-beradik tu, seorang dia je tak vaksin, contoh. Jadi dia akan diperhinakan, dia akan diisolasikan, dia akan jadi bahan lah, senang cakap. Jadi adik-beradik ni dia akan bincang sesama dia dengan mengenepikan seorang ni. Dia akan mengenepikan. Itu satu contoh lah. Saya tengok setiap keluarga akan ada seorang yang jadi asing. Seorang tu dia akan jadi asing. Bukan makhluk asing ya. Bukan jadi makhluk asing. Makhluk asing tu cerita lain. Ini jadi asing, ini ambil daripada bahasa Arab, iaitu fatuba lil ghuraba tu. Datangnya Islam itu asing dan akan kembali menjadi asing. Yang pentingnya selepas itu hadis itu bersambung fatuba lil ghuraba. Masalahnya yang asing itulah yang dipanggil fatuba. Fatuba ni maksud dia beruntung. Oleh itu, ni yang pentingnya, oleh itu, jikalau ada di dalam masing-masing punya keluarga satu adik-beradik yang pelik sikit, sepatutnya kita berterima kasih kepada dia. Kerana di dalam grup-grup WhatsApp keluarga ke, Telegram ke, grup apa kan, adik-beradik yang seorang ni dia akan hantar yang benda yang pelik-pelik sikit lah. Benda-benda yang menyanggah arus. Orang lain semua ikut arus, patuh kepada SOP, patuh kepada undang-undang. Tapi dia ni kona sikit. Dia kona je, tapi bukan kona miring. Dia tak miring, tapi dia macam kona sikit. Bukan maksudnya dia salah, dia buat salah, tidak. Dia itulah dia dalam hadis tu, dia ni asing. Dia jadi asing. Memang jadi canggung lah. Tapi ingat, hadis tu fatuba lil ghuraba. Jadi malam ini tercetus agar buat satu pembetulan di mana kalaulah ada di kalangan adik-beradik kita masing-masing punya keluarga yang lain sikit, maka kita sepatutnya berterima kasih kepada dia kerana dia akan membawakan, menghidangkan kepada kita perkara-perkara yang tidak akan keluar pada arus perdana, takkan keluar di TV3, takkan keluar di Allahumma salli ala Muhammad, di RTM, takkan keluar di media arus perdana, tak keluar. Kita sibuk kan, macam saya sendiri penuh masa. Tiba-tiba ada seorang daripada adik-beradik saya, contohlah, dia buat kajian tentang apa sebenarnya hakikat vaksin ni. Lalu dia hantarlah jurnal-jurnal ilmiah, dia hantar kajian terkini, dia hantar ceramah itu doktor ni, dibuat comparison. Kemudian saya katok dia. Kemudian saya kata kat dia, hang ni benda hantar benda mengarut. Lepas tu saya remove dia daripada grup sebab marah. Contoh saja ni, contoh je lah. Dia tidak berlaku dalam keluarga saya ni, contoh je lah. Keluarga orang lain saya tak tahu, saya tak boleh bagi contoh kan. Jadi saya kena bagi contoh ni keluarga saya, tapi contoh ini tidak berlaku pun dalam keluarga saya. Saya mengandaikan di situ saya rugilah, kerana kalau tidak kita boleh menerima bahan-bahan maklumat yang luar daripada kebiasaan disebabkan dia ni tergolong di kalangan orang-orang yang ghuraba. Dan Rasulullah pun telah memberikan pesan, fatuba lil ghuraba. Yang asing itu yang untung. Yang asing itulah yang untung. Maka kalau kita masih berada di dalam kadar awam, maka di situ kitalah yang rugi. Allahumma salli ala Muhammad.
Sekarang ini zaman dah semakin aneh. Saya dekat dalam TikTok, Doktor India gaduh dengan Doktor India, Doktor Roland gaduh dengan Doktor Mala. Doktor Roland mendedahkan hakikat mRNA tu boleh masuk ke dalam susu, lalu boleh transfer masuk ke dalam baby. Kemudian Doktor Mala serang Doktor Roland. Doktor Mala kata memang itulah matlamat mRNA, iaitu si baby ni tadi dapat immunity free daripada ibu dia yang telah divaksinasi. Tu dia. Ini saya nak bagi satu contoh betapa peningnya hidup kita sekarang ini. Sebab di antara pakar dengan pakar pun bergaduh, kafir dengan kafir pun bergaduh, pakar dua-dua pakar pun bergaduh. Jadi apabila kita berada di zaman yang pening, mana tempat untuk kita merujuk? Kalau tidak bukan kepada hablun minallah, tali yang mencapai kepada Allah. Iza tanaza'tum faruddu ilallah wa rasul. Kalau kita keliru, kita ada dispute, kita gaduh-gaduh, kita tak tahu nak buat keputusan, Allah Ta'ala kata dalam ayat itu, iza tanaza'tum fi syai' faruddu ilallah war rasul. Jadi ayat itu tidak berbunyi iza tanaza'tum fi syai' faruddu ilal kitab was sunnah rasuli. Boleh kalau Allah Ta'ala nak buat ayat tu, Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi sekarang ini betapanya dah zaman kita ini semakin mengakhir, semakin dahsyat. Quran dan sunnah itu lagi membina kekhilafan. Khilaf sesama ustaz tu, saya cakap lah, sesama ustaz dengan ustaz ni berjidal, berdebat, dah daripada saya ingat dah jadi trend dalam mungkin 10 tahun yang lalu kot. Tapi sekarang ni lagi semakin aneh. Bidang yang tidak ada khilaf sebelum ini pun dah khilaf, iaitu doktor dengan doktor pun boleh gaduh. Ustaz dengan ustaz gaduh tu dah aib dah, kan? Semuanya merujuk kepada Quran dan sunnah juga. Oleh kerana itulah pentingnya kenal diri, kenal Allah ini. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana pada siapa lagi tempat itu untuk merujuk? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Jadi kenal diri, kenal Allah ini, kita tak boleh nak kata kita kenal Allah kalau kita ini tidak melalui pintu kepada Allah tu. Kalau senang-senang menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Yahudi pun guna nama Allah juga, Nasara pun guna nama Allah juga. Kan tetapi pintu itu adalah merupakan satu pengesahan bahawa sebenarnya kita ini sedang mengikuti Al-Haq, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau Yahudi guna nama Allah, dia Allah yang dia maksudkan tu Allah yang mana? Allah yang bertangan, Allah yang berbetis, Allah yang tinggal di Arash. Kalau Nasara guna nama Allah, Allah yang mana? Allah yang ada anak, Allah yang ada Mary. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Baru-baru ini, beberapa tahun yang lalu, ada satu orang hamba Allah. Saya pun dah tak ingat nama dia apa. Dia ni seluruh Malaysia ni dia terkenal. Dan seluruh Malaysia mufti kata dia sesat. Kerana dia ni menceritakan mimpi dia.
dekat media sosial. Lalu hamba Allah ni diam menyepi diri selama beberapa tahun. Kemudian masalahnya apa yang dia mimpi tu terjadi satu persatu. 2000 berapa belas dah dia mimpi pada bulan 2 Ukraine dengan Rusia pecah perang. Tiba-tiba benar-benar berlaku. Dia mimpi ketika itu Shah Alam yang tidak pernah banjir, tiba-tiba banjir sampai kereta tu jadi seperti kotak mancis yang dilempar di atas sungai berjalan kereta. Shah Alam memang bukan tempat banjir. Tiba-tiba boleh banjir dengan sedemikian teruk. Saya rasa lah, orang yang menyesatkan dia dulu ni kena minta maaf. Dia hanya menceritakan tentang mimpi dia saja. Dan dia tidak ada pengikut. Dia tak ada pengikut. Dia tidak mengajarkan ajaran. Dia bukannya seperti tarikat. Dia hanya mencerita mimpi dia saja. Allahumma salli ala sayyidina. Lalu kita ni ulama-ulama gopoh lalu menyesatkan dia. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Allahumma salli ala Muhammad. Kita harus mengambil pelajaran. Kalau orang mimpi banjir, lebih baik kita sediakan sampan daripada kita keluarkan fatwa dia sesat. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi samalah juga pada malam ini Syekh Abdul Aziz mengingatkan ini peringatan-peringatan ini lebih baik kita buat persiapan daripada kita memilih untuk bermulut puaka dengan menyatakan bahawa ajaran sesat ke, kan, setakat ni tak adalah setakat ni yang saya alhamdulillah lah di Perlis ni tak ada lah yang kata sesat, tak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan sebelum kita kata jadi seperti orang yang cerita mimpi di dalam media sosial tu, yang jadi sungguh tu, yang kita para ulama telah sesatkan tu, jadikanlah satu iktibar. Jangan cepat menyesatkan. Allahumma salli ala sayyidina. Saya sendiri menjadi saksi ya. Ada satu hari tu tajuk talk malam tu ialah jangan cepat menyesatkan. Jangan cepat sesat menyesatkan. Tiba-tiba khutbah Jumaat di keesokan harinya, khutbah tu dipenuhi dengan cerita sesat. Bagi saya ini satu tajalli di mana Allah SWT itu. Ittaqu firasatal mu'minin ya. Kita mesti memberikan perhatian kepada firasat orang beriman, orang bertakwa, orang soleh. Yang memberikan peringatan harus dihargai. Jangan kita berlaku sombong dengan cepat. Mulut itu celupar dengan menyatakan hal-hal yang tidak sepatutnya, seperti menyatakan sesat dan sebagainya. Na'udzubillah. Awas, kita dah buat kesilapan. Hamba Allah yang cerita pasal mimpi tu siap keluar TV, disuruh bertaubat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba tak lama lepas tu berlakulah banjir itu. Lebih baik sediakan sampan daripada menyediakan fatwa bahawa dia ni buat ajaran sesat. Jadikan pengajaran, dan sampai sekarang ulama-ulama yang kata dia sesat itu tidak ada seorang pun yang minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
ingatlah peristiwa Mahsuri di Langkawi yang teraniaya. Lalu Mahsuri terlepas cakaplah barangkali agaknya. Langkawi itu jadi padang jarak, padang terkukuh 7 keturunan. Dan benda tu berlaku subuh. Itu maybe under clause makbulnya orang yang dizalimi kan. Dah kalau mungkinlah katakanlah orang yang kita sakiti itu merupakan wali-wali Allah. Man azani waliyan apa? Azantuhu lirhab. Siapa yang macam mana tak hadis tu? Tapi terjemahan dia, siapa yang menyakiti waliku, aku isytiharkan perang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Justru kita melihat segala nas yang ada dengan secara probe research. Ambil kutip semua, jangan kita melihat secara literal satu dua hadis. Lalu kita berpidato dengan hanya merujuk kepada satu dua hadis. Kita melihat secara probe research tentang hadis ghuraba. Siapa ghuraba tu? Kita ke ghuraba tu? Ke kita ni syaz? Macam mana nak identify ghuraba dengan syaz? Rupa-rupanya para arifin billah mengeluarkan firasatnya, iaitu kamu lihat ulil amri, waliul ahd yang telah korek balik kubur ulama-ulama yang mengamalkan tarikat ini di Mekah, dan mereka itu seperti tidur, bahkan mewangi harum jasadnya utuh tak reput. Demikian yang berlaku pada jenazah jasad Sidi Abuya Muhammad Al-Alawi Al-Maliki kepada Syekh Al-Jazuri yang mengarang Dalailul Khairat, kepada Allahumma salli ala Muhammad Syekh Daud Fatani, Syekh Wan Ahmad yang mengamalkan 12 tarikat, yang berbai'ah dengan, yang dicatatkan 12 tarikat dia. Allahumma salli. Bila dibongkar balik kubur tak reput. Belum lagi Syekh Nawawi Banten, bila tak reput, jasadnya pun hilang entah ke mana dah, dicuri, diculik. Tinggal bekas-bekas dia je, bekas kubur dia. Jasad dia bila dikorek, banyak kali korek tak reput. Diceritakan jasad Syekh Nawawi Banten dah tak tahu mana dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah para arifin billah. Mereka ini bukan syaz ya. Mereka ini adalah ghuraba. Dan kita yang mengikuti jalan ghuraba ini, bila melihat asar, bukti-bukti depan mata sedemikian rupa, apa lagi yang kita nak cakap? Satu lagi, kelompok syaz yang mendabik dada bahawa mereka inilah ghuraba. Sebenarnya mereka adalah syaz. Syaz ini di kalangan orang-orang yang zallatal alim. Ittaqu zallatal alim. Berawaslah dengan kegelinciran para ulama. Kegelinciran para ulama. Dan di dalam kelompok ini, setakat hari ini, kita belum lagi menemui satu pun berita bahawa ulama-ulama mereka ini tidak reput di mamah tanah. Kalaulah ada satu sahaja nama ulama-ulama besar mereka yang tidak di mamah tanah, sudah pasti beritanya akan masyhur. Bahkan mungkin ada gambar jasadnya tak reput. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita menceritakan fakta ini pada malam ini, mesti saya sampaikan. Kerana saya belum pernah cakap lagi hal ini dalam mana-mana. Rasanya lah
tak pernah cakap lagi. Dalam majlis stok ni saya tak pernah cakap lagi hal ni, tapi kena cakap juga. Nanti umat akan tanya, kenapa engkau tak cerita apa yang, macam mana nak differentiate, macam mana nak membezakan, macam mana nak kenal jalan syaz dengan jalan ghuraba. Jadi alhamdulillah dapat dah dipergerakkan lidah ini untuk disampaikan akan hal ini. Mudah-mudahan saya tergolong di kalangan orang yang telah menyampaikan amanah. Maafkan saya kerana terlebih masa terajak kata, kalau ada terguris hati, bukanlah niat di hati. Maafkan saya kalau ada keakuan diri dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Tadi kami bertiga dibawa oleh Allah berjalan-jalan kepada beberapa tempat. Jadi di antara beberapa tempat tu kami pergi ke Gua Kelam. Ya, di sana pemandangan yang begitu indah, begitu cantik sekali. Ya, tak dapat nak dituturkan dengan perkataan. Jadi kalau kita tak belajar tentang kenal diri, kenal Allah, kita akan kata cantiknya, Masya Allah, cantik sungguh, memang cantik sungguh. Ya, kita menghayati macam mana pemandangan tu. Ya, air dia menitik, kemudian binaan dia yang teguh. Macam mana tingginya gua tersebut. Boleh pula dimasukkan titi kat dalam tu. Jadi kami bergerak dengan begitu selesa. Jadi memang begitulah pemandangan, memang begitu cantik. Jadi dapat rasa kebesaran dia. Jadi bila kita kata dapat rasa kebesaran dia, bermakna kita dah belajar tentang kenal diri, kenal Allah. Kita dah, hati kita tu dah mula ada terisi menombor satukan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang penting untuk kita mencari guru mursyid, sebab dia membimbing hati kita. Sentiasa talk ini diadakan hampir setiap hari. Jadi untuk apa? Untuk supaya hati kita mantap. Hati kita mantap, hati kita jelas, hati kita yakin tentang Allah, siapakah Allah. Jadi bila tengok Gua Kelam tu begitu hebat ciptaannya, jadi akan tersebut atau terpacul dalam fikiran kita dan keluar daripada mulut kita, Allah lah arkitek Gua Kelam. Allah Maha Sempurna, begitu cantik ciptaannya. Jadi di situ kita akan mengkagumi, kita akan rasa kebesaran dia, kita akan esakan dia, kita akan rasa kehebatan dia. Jadi itulah gunanya kita berzikir kalimah la ilaha illallah, bahawa Allah sahaja yang ada, Allah sahaja yang esa, Allah sahaja yang agung. Jadi di mana kita nak letakkan rasa kehebatan tu ketika zaman akhir zaman. Ya? Macam mana kita nak hadapi akhir zaman? Jadi bagaimana kita melihat ciptaan Allah yang begitu hebat, bagaimana Allah boleh arkitekkan binaan tersebut. Jadi begitu juga di akhir zaman. Jadi bila di akhir zaman nanti, pelbagai perkara akan berlaku, perkara yang kita rasa berat untuk kita tanggung. Tapi kalau kita dapat rasa kehebatan Allah, kita dapat rasa keagungan Allah, kita akan tenang, kita akan rasa kita akan tenang. Itu nak cakapkan. Walaupun kita baca dalam media sosial macam mana kemungkinan besar tidak ada makanan, kemungkinan banjir akan berlaku dan sebagainya yang menakutkan kita. Tapi kalau kita faham, kita tadabbur makna la ilaha illallah, insya-Allah kita dapat, Allah akan berikan kita kekuatan
untuk kita menghadapinya. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, di malam Jumaat ini kami dijemput oleh Allah SWT untuk menghadiri kuliah ilmu, hanya membicarakan, semata-mata membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis yang penuh barakah, majlis yang dihadiri oleh para malaikat, para wali, dan beruntungnya sesiapa yang mendengar, yang duduk di kuliah ini, dan juga sesiapa yang mendengar melalui live YouTube. Dan yakinlah bahawa kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang semalam yang saya pendengar melalui seorang ustaz pengurusi majlis malam, dia mengatakan beruntunglah kita apabila masih ada orang yang menasihati kita untuk mengajak ke arah kebaikan. Jadi dia kata bersyukurlah kita. Maknanya kita tengok tu adalah gerak daripada siapa. Siapa yang mengajak kita tu? Tak lain tak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau majlis sebegini lagilah beruntung. Majlis yang semata-mata membicarakan tentang ketauhidan Allah, tentang macam mana cara kita nak melaburkan diri kita ni, menafikan semuanya pada kita ni, kita isbatkan kepada Allah SWT. Jadi kita tidak merasakan keakuan tu, kepemilikan. Jadi hidup tenang dengan Allah SWT, baik buruk yang datang ke dalam hidup kita ni, kita hadapi je. Jadi tak ada rasa gundah gulana, rasa kecukupan, rasa qanaah. Dan selalu sebelum ni Ustaz sebut takwa, apa itu takwa, kita faham kat situ. Jadi apa yang seperti yang dikongsi oleh rakan saya tadi, bila pergi melihat sesuatu tempat yang sungguh indah tu, di alhamdulillah kat Perlis ni ada tempat-tempat yang sungguh menarik dengan alam semula jadinya. Kita nampak, kita takjub dengan kecantikan, keindahan, keagungan Allah SWT. Jadi kalau kita tak belajar ilmu ni, kita nampak luaran sajalah cantiknya, tapi kita tak kembalikan kepada penciptanya. Jadi bila kita belajar ilmu kena diri kena Allah ni, kat situlah kita semua kita nampak Allah aja. Kalau dulu saya tak faham. Dulu saya ingat kali pertama saya dengar suami saya balik rumah cerita dia muzakarah dengan anak semua. Cuba tengok, perhatikan dalam rumah ni, dia kata nampak apa dulu, dia kata. Saya tak faham, saya senyap, dia kata. Tengoklah apa dalam rumah ni. Betul? Tak boleh jawab masa tu, anak tak boleh jawab lah. Saya lagi lah, saya senyap dia. Konon-konon faham lah kan. Lepas tu dia kata, tengok kipas berpusing, tengok lampu, tengok semua, dia kata. Semua tu kita kembali pada Allah lah, asalnya daripada mana. Seperti sentiasa Ustaz ceritakan, kipas dibuat daripada apa lampu cahaya tu daripada mana pun, semua tu last sekali semuanya kembali kepada Allah SWT sebagai pencipta. Jadi kat situ kehidupan kita 24 jam sentiasa mengesahkan Allah SWT. Jadi kita ni tak ada apa-apalah, tak ada, kita nafikan semua tu. Jadi tak adalah rasa sifat sombong, sifat merasa kita ada, tak ada. Semua kita kembalikan kepada Allah SWT. Jadi sekali lagi kami menyeru semua, mengajak sahabat-sahabat di luar sana untuk terus istiqamah dalam mempelajari ilmu ini. Bukan dalam masa sehari, berterusan. Bukan insya-Allah Allah akan bagi faham kepada kita sekiranya kita nak. Jangan menjadi seperti bangsa Yahudi yang Allah turunkan nabi-nabi kepada mereka untuk mengajak kepada mereka mengesahkan Allah, tapi mereka sentiasa mengolok-olokkan nabi, malah membunuh para nabi, para rasul. Mereka menutupi diri mereka. Itu saja daripada saya. Mohon maaf atas salah bicara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan nikmat
yang kita kecapi pada hari ini, dan syukur juga dengan nikmat-nikmat yang kita perolehi sebelum ini, dan syukur juga dengan nikmat-nikmat yang insya-Allah kita akan perolehi di masa akan datang. Dan nikmat yang paling besar, yang paling nikmat adalah nikmat apabila kita merasa tidak ada pemilikan, iaitu tidak merasa keakuan diri. Iaitu kita buangkan perasaan sifat anani, keakuan. Kerana selagi ada kita merasa aku, maka tidak adalah Tuhan di situ. Itu saja perkongsian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita, semua daripada khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan suci kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang mana mereka ucapkan adalah sama-sama mengajak kita mengesakan Allah. Jadi ada tujuan itu tidak lain, seperti mana Allah azali abadi, dia cukup mengesakan dirinya. Jadi pulangkan ke situ balik. Tetap tanda-tanda kita dah sampai busul kita kepada Allah, iaitu kembali dialah mengesakan dirinya sendiri. Kita tidak ada lagi rasa ada keakuan diri, seperti mana tadi yang diucapkan oleh saudari kita tadi. Alhamdulillah. Jadi hakikat sebenar itu al-nar. Hakikat sebenar azab neraka tu adalah kita buat kemungkaran. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lakukan fahsya'i wal munkar. Apa makna? Kita membuat perkara yang mungkar tu, mana keberhasilan solat tu tadi adalah tak buat perkara fahsya' mungkar. Maknanya kita tak ada akuan diri lah maknanya. Tapi kalau kita solat masih ada akuan diri, mana kita tak dapat solat yang betul. Sesungguhnya yang betul-betul sempurna solat tu bila dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi perkara-perkara yang keji tu, yang pertama keji tu adalah akuan diri lah. Solat aja, berdiri aja kita dah rasa ada kita yang berdiri solat, itu pun dah fahsya' wal munkar tu. Keji dan mungkar. Itu je. Maka itulah. Lawan daripada itu, maknanya kita ni mendapat azab neraka tu. Azab tu kita dapat ketika kita ada keakuan diri. Itu maknanya kita telah mendapat azab. Tapi kita tak pakai ilmu tu. Semalam dalam talk dekat surau tu, maka kita tanya betul-betul solat tu apa? Solat tu supaya tak terkena hukuman. Tu saja. Nampak satu maknanya. Kalau kita tak tanya, kita pun tak tahu. Dah hala tuju solat kan, bukan kerana kita bila kita solat kita terlepas daripada hukuman Allah. Kan solat tu kan khusyuk. Khusyuk kan hilang akuan diri, khusyuk. Tapi kita tak nampak solat khusyuk tu, solat tu kita tak nampak. Kita dah nampak kira nilai dia, kita tak kena hukuman. Maknanya tak masuk dalam azab, tak terkena azab. Padahal dalam solat tu dah azab dah. Sebab apa? Kita merasakan tadi lalai. Lalai dalam solat tu adalah azab. Celaka, neraka wail. Maknanya Allah tu bukan tak bagi solat, tapi solat tu sendiri, inna solat tu nyambung. Sesungguhnya solat tu aku yang solat. Tapi kita kata kita yang solat, tu maka tu lalai lah. Celakalah, rugilah. Bukan Allah tak bagi, tapi jangan merasai engkau yang berdiri, engkau yang rukuk, engkau yang itu sebenarnya solat tu nak dipaham dulu. Solat tu kita tak faham lagi, kita perlu lakukan solat. Solat tu sendiri nyambung, tak ada akuan diri maknanya solat tu. Jadi itulah kehidupan kita sering tertipu ke situ, tertidur. Kita menyangka kita punya amalan-amalan tu dah betul lah. Tapi ternyata Allah Ta'ala kata kita tak pertemuan dengan Allah. Kita tak kenal kepada Allah. Nak bertemu Allah macam mana?
Kita pun terperanjat bila tanya solat bertemu Allah tak? Mana boleh? Kita akan jawab, kita tak bertemu Allah solat tu. Sebab kita tak tahu cara boleh ke bertemu Allah. Nak lihat Allah pun tak boleh. Itu mentaliti kita. Kita dah dimomok-momokkan. Sedangkan orang kalau tak mengaji ni, tak kenal diri, tak kenal Allah ni, yang pertama dia kenal diri, tak kenal, maka dia tidak akan nampak Allah. Dan dia akan nampak yang nyata ni macam-macam Allah nyatakan. Dia buta kepada siapa yang menyatakan tu tadi. Sedangkan Allah beri kurniaan rahmat dia. Dia menyatakan banyak tu supaya nyatakan aku. Tapi kita ni buta. Kita nampak yang banyak, kita tak nampak yang satu yang menyatakan tu tadi. Buta. Begitulah terjadinya dalam kehidupan kita. Kita rasa solat tu, kita tak perlu nampak Allah. Cukup kita tahu hukum. Kita lakukan solat, tak masuk neraka. Dan kita ikut perintah Allah. Itu tadi kita jauh, kita punya pengetahuan tu dengan Allah tu jahil kita tentang Allah. Sebab kita tak mulakan dengan macam mana Rasulullah ajar tauhid, ajar kenal diri, kenal Allah dulu tauhid 13 tahun. Allah pun bagi tahu kan, bagi tahu dia kata ya ayyuhallazina amanu. Kita tahu beriman, kita percaya Allah. Cakap dia percaya. Padahal innal ladzina amanu, sesungguhnya beriman tu makna kenal. Macam mana kita nak percaya Allah tapi kita tak kenal? Nampak? Ini benda yang kita tak kupaskan. Kita pulang ngaji daripada tarikat tu ya beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, kitab-kitab. Tapi kita tak selesaikan beriman pada Allah tu. Kita ingat cukup kita cakap tu beriman pada Allah, yakin pada Allah. Sedangkan itu kena ada sanad dia. Kena guru pembimbing menjelaskan. Tak payah sanad-sanad ni mengarut. Kita terus je percaya pada Allah. Kita tertipu kat situ. Sedangkan sahabat Nabi ambil sanad pada Rasulullah. Bagaimana aku nak kenal Allah? Engkau kenal Tuhan kau dari Tuhan kau. Kami macam mana ya Rasulullah? Ikut aku dulu. Kan sanad pada Rasulullah. Kamu nak direct pada Allah, mana boleh? Mesti ada wakil Allah Ta'ala tadi. Ini yang sekarang ni tadi. Dia momok-momokkan, ditakut-takutkan. Dengan kata Allah tak payah sanad, kita terus beramal dia. Allah pun tak suruh kau beramal dulu. Allah suruh kau beriman, kenal aku dulu. Kalau kau tak kenal aku, kau lakukan, engkau celaka, engkau rosak, engkau macam-macam Allah Ta'ala. Engkau tak dapat inna solata tanha anil fahsya'i. Kau tak dapat. Solat engkau tak berhasil. Sebab engkau tak kenal Allah. Tak berhasil engkau lakukan. Solat engkau sendiri dah fahsya'i wal munkar. Tak dapat cegah perbuatan keji dan mungkar. Tak dapat cegah perbuatan keji dan mungkar. Solat tu aja dah keji dan sebab akuan diri. Jangan salahkan saya. Allah yang bagi tahu gitu. Dan Allah lebih jelas lagi bagi tahu golongan orang yang solat dia tu sikit ingat Allah, munafik. Ya Allah. Tentu orang yang maknanya dia tak ada khusyuk, dia ingat Allah tu sikit. Hanya sebut tapi tak terasa dia punya syoknya solat tadi. Rasulullah khusyuk dia sampai syok sampai khusyuk. Kita tak ada syok, macam mana nak khusyuk? Sebab apa tak syok? Sebab apa kita ni anggap hukum. Kita buat solat tu kerana aku takut neraka, aku nak syur. Allah tu tak mana. Itu yang masalah kita tu lah tadi. Bila kita nak baiki ni supaya kita di dunia lagi kita, Rasulullah ajar gitu, di dunia lagi merasakan kita. Yang kita ni tidak ada, yang adanya Allah. Itu dinamakan nyambung, itu dinamakan solat, itu yang dikatakan wusul, iaitu tak ada dah keakuan diri, maka itulah solat yang dapat cegah perbuatan keji dan mungkar. Terbawa-bawa di luar solat, berhasilnya tadi. Itu hakikat yang dikatakan nar tu bila kau tak kenal Allah, tak beriman, maknanya tak kenal diri, tak kenal Allah. Kau hanya sebut dia beriman, tapi sebenarnya engkau tidak beriman. Sebab selagi engkau mengangkat barang, selagi engkau berdiri, engkau rasa engkau, itu kau tak beriman pada Allah. Jangan cerita iman pada yang lain-lain dulu. Iman pada Allah tu maknanya iman, engkau meyakini segala pergerakan kau tu, segala nafas kau turun naik itu adalah hak Allah Ta'ala. Tak ada engkau langsung.
Tak ada sifat kepunyaan kau, kepemilikan tadi saudari kita cakap, tak ada kepemilikan. Barulah engkau terasa betul dia aja semua. Baru betul beriman. Tu tadi. Ini yang jauh pengetahuan kita ni kan. Bila jauh pengetahuan kita, kita jadi jahil tentang Allah. Tapi kita ibadah. Ibadah dalam keadaan jahil pada Allah SWT. Maka ibadah kita tu tadi, Allah Ta'ala kata apa? Celaka. Munafik. Munafik di hadapan Allah, bukan dia menghadap pada Allah, maknanya dia tak sampai pada Allah. Dia hanya takutkan nanti masuk neraka, nakkan surga hukum, dia kata. Ini yang berlaku. Itulah hakikat nar. Dan hakikat sebenarnya jannah, hakikat sebenar jannah adalah akuan diri kita telah hilang, benar-benar yang wujud hanya Allah. Itulah dia katakan jannah yang paling tinggi sekali, iaitu merasakan kemanisan setelah dileburkan oleh Allah, hilang akuan diri, dia dah kenal diri, kenal Allah, hilanglah dirinya, binasa dirinya. Itulah hakikat yang dikatakan selamat, yang kita berada di dalam, dikatakan syurga yang sebenar-benar, syurga yang paling tinggi. Ini diistilahkan maqam mahmud, makam yang paling tinggi, iaitu syurga yang paling tinggi, iaitu sentiasa lebur, tiada rasa keakuan diri. Itulah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah janjikan. Jadi saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian semua. Minta maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan. Kita tadi mulakan lambat tadi sebab saya ada menahan sikit tadi menziarahi orang yang sakit kanser. Jadi tak tahannya tadi bisanya tadi. Bukan kita tarik bisa tu, tapi kekuatan untuk kita buang tu, efek dia tadi. Efek daripada kekuatan, daripada kesan kita nak membuang. Dia suruh buang kan. Jadi kita punya kekuatan tu bukan kita sedut, tapi kekuatan kita nak jadi lemah jadi. Jadi kita jadi lemah, mengejut lemah. Bukan dibuat-buat, lemah. Itu yang mulakan lambat sikit. Saya minta maaf banyak, insya-Allah. Cuma pesanan itulah. Hari-hari ke depan ni kita kena tetap juga berada di dalam keadaan yang tadi Ustaz Auza'i bagi tahu, iaitu tetap dalam keadaan kita ni memang betul kita ni akan dianggap asing, dan memang pun kita ni akan dianggap asing. Dan Nabi pun dah bagi tahu, maknanya kita ni memang golongan orang yang dianggap asing. Macam pendatang asing lah kita ni. Pelik lah. Orang kita sendiri, kaum kita sendiri, agama Islam kita sendiri yang anggap kita ni asing. Kalau orang luar tak apa lagi lah. Ni orang bukan agama kita. Ini orang dalam agama kita, keluarga kita, apa akan anggap maka kita tak berani nak cakap dengan keluarga kadang-kadang, dengan masyarakat kita. Sebab apa? Kita ni memang akan dianggap asing. Tapi tak apa, kita kena bagi tahu juga. Kerana Nabi bagi tahu, beruntung orang yang dianggap asing. Dan ada riwayat kata, ada sahabat pula tanya, apa ciri-ciri orang yang dianggap asing ni? Ketika Rasulullah kata, ketika masyarakat kita ni rosak banyak, tak kenal diri, tak kenal Allah, tapi dia terus mengekalkan, memperbaiki dirinya. Terus berpegang mengenal diri, mengenal Allah tu, maknanya dia terus berpegang memperbaiki dirinya, sedangkan keliling kita dah banyak rosak tapi kita tegur. Itu yang dianggap asing itu. Orang fitnah orangnya. Jadi kita akan, tapi tak apa, yang penting Allah dan Rasul anggap kita beruntung. Itu yang paling mustahak kita nak, Allah dan Rasul redha. Kalau tak redha kita tak guna juga, tapi redha kita duduk situ. Itu yang kita, macam mana pun keadaan kita tetap juga teruskan, ya, insya-Allah. Terima kasih banyak perhatian, mohon maaf kekurangan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Illal ladzina amanu wa bil haqqi